Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Mahfariza binti Mama Isa dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Seri Indra Putra. Baiklah, pada hari ini saya berkesempatan untuk mengajar sains tingkatan 4 bab 9 Kimia Industri dengan standard kandungan 9.1 iaitu alloy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sihat ke hari ini? Kuatkan sikit suara, cikgu tak berapa nak dengar nah. Okey, yang pertama cikgu nak ucapkan syabas dan tahniah dululah kepada yang hadir ke sekolah pada hari ini. Okey, apa-apa pun nasihat cikgu, jaga kesihatan. Okey, kesihatan ini bukan sahaja dari segi fizikal, termasuk jugalah mental. Baiklah, mari kita tengok tajuk kita hari ini untuk sains tingkatan 4 bab 9 Kimia Industri. Standard kandungan yang cikgu pilih adalah 9.1 iaitu alloy. Okey. Objektif pembelajaran pada hari ini cikgu gariskan dua OP. OP yang pertama adalah di mana cikgu berkehendakkan semua murid 4 perdana boleh mendefinisikan alloy dengan betul. Okey, kemudian kamu akan salinkan definisi tersebut di dalam lembaran kerja yang cikgu sediakan. OP yang kedua adalah cikgu inginkan semua murid 4 perdana boleh memberi 3 contoh alloy berserta dengan kegunaannya juga di dalam lembaran kerja yang disediakan. Dapat tak? Okey, semangat sikit. Dapat tak? Dapat. Okey, very good. Next. Sekarang kita nak masuk aktiviti yang pertama. Okey, untuk itu mari kita lihat dalam kotak cikgu dulu. Apa ada bahan-bahannya? Okey. Cikgu ada beberapa tin minuman. Okey, tin aktiviti hari ini saya telah tolong pegang. Telah agihkan kepada 5 aktiviti. Alright. Yang kedua, cikgu perlukan satu barang misteri yang ada pada kamu. Apa barang misteri tersebut? Okey, cuba tengok dalam kocek baju kamu. Ada tak duit shilling? Ada kalau? Sila keluarkan. Okey, ada 5. Okey, 1. Keluarkan duit shilling, letak di atas meja. Okey. Okey. Satu lagi. Kongsi. Alright, ada dah duit shilling dengan tin minuman. Okey, apa yang kita nak buat dengan duit shilling dengan tin minuman tersebut? Kita nak membuat kemahiran proses sains, iaitu kamu buat penelitian. Okey, penelitian ke atas. Saya mulakan dengan set induksi saya hari ini dengan menunjukkan barang daripada kotak misteri saya ini, iaitu saya menggunakan tin minuman serta barang misteri yang ada pada pelajar itu sendiri, iaitu duit shilling. Okey, di sini kami membuat pemerhatian, iaitu salah satu kemahiran proses sains, iaitu membuat penelitian. Kita nak pegang tekstur, kita boleh tekan-tekan dan sebagainya. Maka pelajar dirangsang untuk mendapat idea baru tentang tin minuman dan duit shilling. Dari sini saya bawakan pelajar untuk mengenal pasti bahawa sebenarnya terdapat 2 jenis logam, iaitu logam tulen yang lebih lembut dan satu lagi adalah logam yang telah ditambah baik permukaannya, bentuknya, kekerasannya setelah ditambahkan dengan bahan asing ataupun atom asing menjadilah alloy. Contoh di sini saya gunakan adalah duit shilling. Okey, selain pada duit shilling banyak lagi alloy yang digunakan dalam kehidupan harian seperti pingat, alat muzik, rim kereta, motor dan sebagainya. Aktiviti ini saya minta mereka kumpulkan maklumat dan pindahkan maklumat itu secara berdua dalam kumpulan kecil ke atas mini whiteboard yang saya bekalkan di sini. Kemudian mereka akan kongsikan dengan pamerkan jawapan yang diperolehi untuk melihat sama ada dapat tak keseragaman kefahaman tentang tajuk ataupun set induksi pada hari ini. Okey.
Boleh tengok buku teks, boleh tekan-tekan tin tersebut. Okey, bebas ikut kreativiti anda. Okey, masa berjalan. Satu ni tin, satu ni RM2. Okey, ada 2 whiteboard mini kan? Saya kata tadi menggunakan kreativiti anda, maksudnya satu board tu gunakan maklumat apa yang ada tentang tin aluminium. Okey, lagi satu apa-apa maklumat tentang duit shilling. Okey? Cepat, masa berjalan. Tinggal seminit lagi. Okey. Boleh berbincang lah sebab kamu bergerak dalam kumpulan berdua. Okey. Okey. 20 saat. Boleh tekan-tekan, boleh rasa. Sebagai pelajar sains ni kita boleh meneliti dengan secara mendalam. Okey? Tekan tu, bunyi tu tekan. Boleh kemek tak? Macam tu. Okey, 10 saat lagi. Okey, masa dah tamat, berhenti. Alright. Sekarang angkat kad ataupun whiteboard mini tu. Okey, jangan tunjuk lagi. Saya kira 1, 2, 3. Yang ketiga saya kata pamer tu awak tunjuk ramai-ramai. Okey? Alright. Ready? 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 Okey, 1. Tunjukkan dulu maklumat tentang tin minuman tadi tu. Okey, 1, 2, 3. 3. Okey, tin minuman boleh ditekan. Tin minuman kemek ada bunyi. Keras, kuat, ringan. Tin minuman boleh dipegang, boleh dikemekkan, boleh diangkat, ringan. Mana satu ni Mimi? Tin lembut, keras. Lembut, keras. Apa maksud tu lembut, keras? Macam mana tu? Lembut sebab boleh tekan. Okey, keras? Keras sedikit lah. Okey, okey. Saya ulang sekali lagi nah. Tin boleh ditekan, kemek, berbunyi, boleh dipegang, ringan, lembut, boleh tekan. Kamu kena ingat sebab sekejap lagi ada aktiviti hands on tu, kamu kena isi maklumat. Okey, letak tin minuman. Okey, sekarang kita buka informasi tentang duit shilling. 1, 2, 3. Okey. Dah ada maklumat dah. Okey, tunjuk saja. Okey, tunjuk. Okey, tidak boleh dipatahkan. Okey, awak bangun pusing bagi tunjuk ke kawan, tidak boleh dipatahkan. Sebab duit shilling ni tak banyak maklumat dia. Okey, berdiri, keras dan tidak boleh dipatahkan. Sama. Mimi, Marni. Diri tunjuk ke kawan. Boleh dipegang, bulat. Murizah. Berat, tahan, kakisan. Awak? Warna yang menarik. Nampak kat situ. Keras. Okey. Dapat? Semua? Okey, sekejap lagi saya akan suruh kamu letak balik whiteboard ni. Kita akan cuba kemahiran seterusnya, itu mengingat. Kita akan transform maklumat tersebut dalam lembaran kerja. Okey, letak semua mini whiteboard cikgu. Okey, sekarang buka lembaran kerja yang telah cikgu edarkan. Okey. Murizah, apa nama peta ni? Peta minda. Okey, tak apa. Peta minda ni nama apa? Peta buih? Peta buih berganda. Kuat sikit Murizah. Apa nama peta ni? Okey, very good. Peta buih berganda dia ada 2 maklumat. Dia ada maklumat dari segi persamaan dan perbezaan. Okey, take notes. Ini adalah salah satu soalan yang boleh keluar dalam peperiksaan. Okey, soalan bahagian C, soalan nombor 12 ataupun 13, 4 markah membanding beza. Okey, dalam masa 1 minit dari sekarang. Okey, dah boleh catat dah tu.
Okey, isi balik maklumat tadi yang kamu kongsikan tadi ke dalam lembaran kerja cikgu. Okey, 1 minit berjalan. Boleh berbincang. Okey. Tulis je apa yang dapat tadi tu, masukkan balik. Macam kan tadi kita dah kongsi tadi kan suruh hafal tadi kan. Sekarang masuk balik mengikut kolom-kolom dia tu. Okey, tim minuman apa sifat tadi tu? Lembut, macam tu, dan lain-lain. Logam tulen maksudnya tim minuman tu logam tulen. Duit shilling tu adalah alloy. Okey. Okey, masa tinggal lagi. Okey. 6 5 4 3 2. Okey, time's up. Okey. Dah letak kamu punya alat tulis. Marni laju ya dia. Letak. Okey. Siapa nak share jawapan? Salah pun tak apa. Di sini kita nak belajar. Okey, Muriza, very good, angkat tangan. Okey, stand up. Alloy boleh dipegang, Stop. Alloy boleh dipegang. boleh dikemetkan. Alloy boleh dikemetkan. Yang ringan. Ringan. Are you sure? Tak apa. Teruskan lagi. Logam tulen, harga kisar. Keras. Permukaan bergerak. Okey, siapa setuju dengan Muriza? Awak setuju? Adakah awak pasti? Awak pasti juga. Okey, siapa rasa nak betulkan Muriza? Cuba tengok balik. Cikgu rasa ya. Silakan. Saya rasa Alloy lebih kuat. okey, stop. Dengar ni Muriza, alloy lebih kuat. Okey, lagi keras. Ringan. Okey, betul dekat mana Muriza? Ringan. Ni kan ringan. Nampak? Ni ringan. Dia tak keras, nampak? Dia tak keras. Okey, kalau duit shilling? Duit shilling lagi? Keras. Boleh patah tak? Cuba sentuh duit shilling masing-masing. Boleh patah tak? Gigit ke kalau orang lain kan? Kalau dapat sukan, dapat medal kan? Apa dia buat? Gigit medal. Cikgu ada medal. Nampak? Nak gigit medal. Keras tak? So ini adalah alloy. So Muriza, ada yang betul, ada yang perlu diperbetulkan. Okey. Silakan duduk dua-dua. Terima kasih. Okey, tepuk tanganlah kepada kawan-kawan kita yang sudi kongsikan maklumat tersebut. Okey, very good. Next, kita pergi ke semak jawapan cikgu untuk membetulkan pengukuhan. Okey, ini adalah peta buih berganda. Peta buih berganda ni maklumat dia ada dua, iaitu persamaan dan perbezaan. Okey, kalau kamu tengok di sini, cikgu dah keluar logam tulen lebih lembut, manakala logam alloy keras. Kalau kamu perhatikan kat sini, cirinya diletakkan pada tempat yang sama. Okey, yang kedua, logam tulen ringan tetapi alloy berat. Okey, yang ketiga, logam tulen mudah kemek, manakala alloy tidak mudah kemek. Senang tak nak jawab dalam periksa? Senang tak? Senang. Okey. Jadi, cikgu highlightkan ini adalah logam merujuk kepada persamaan antara logam tulen dengan alloy. Manakala yang di bawah ni adalah perbezaan. Okey, soalan ini adalah untuk apa? Banding beza alloy dengan logam tulen. Dapat? Okey, very good. Next. Okey, yang ni cikgu cuma nak semakkan kefahaman kita pada hari ini. Okey, gambar apa yang dapat dilihat di sini? Zahira, apa yang kau lihat gambar kat sini? Ada dua bahagian, A dengan bahagian B. Gambar apa ni? Bahagian B, duit shilling dengan jambatan. Hari-hari kita dah lalu jambatan flyover kita tu. Jambatan apa? Jambatan konkret. Okey, yang ni adalah tin susu. Tin susu adik kita kan? Okey, nampak keadaan tin susu tu macam mana?
Kemek. Lepas tu nampak macam karat-karat sikit dah. Dah lama kan? Okey, yang atas ni apa dia? Kereta dalam keadaan bumper dia kemek. Okey. Apa yang kita dapat jelaskan kat sini, sebenarnya ada berapa jenis logam? Okey, logam itu ialah? Okey, yang kedua ialah? Okey, very good. So hari ini kita dapat kelaskan kat sini bahawa logam ada dua. Logam tulen yang sifatnya tidak keras. Okey, mudah kemek. Manakala yang kedua alloy, dia bersifat kukuh, keras dan tahan lama. Okey, next kita masuk ke aktiviti yang kedua, di mana kita nak cari apakah yang dimaksudkan dengan alloy. Okey, untuk aktiviti ni saya perlukan awak semak buku teks muka surat 184 sampai 185. Okey, saya bagi masa sikit untuk kamu baca tentang alloy sampai muka surat sebelah dia, sebab saat lagi kita akan definisikan apakah itu alloy. Okey, boleh berbincang? Okey, Muriza, boleh bincang? Okey. Siapa yang kumpul yang dah siap, boleh angkat tangan. Mimi? Buat bacaan speed reading, laju sikit. Okey, just tengok-tengok speed reading. Okey? Okey. Siapa nak share jawapan apakah itu alloy? Anyone? Nak share dengan cikgu apakah itu alloy? Okey, kena ke bola chain juga lah. Okey, time's up. Alright, siapa yang nak share jawapan apakah yang dimaksudkan dengan alloy? Siapa nak share? Tak ada kan? Saya tahu dah. Okey. Kita tengok siapakah yang bernasib baik itu. Uncang. Cikgu tahu memang tak nak cakap kan? Okey. Nombor 3. Cuba tengok tin mana yang nombor 3. Allah hai. Okey, rezeki. Okey, silakan bagi jawapan. Okey, boleh ulang sekali lagi tak dengan nada yang lebih jelas? Okey, dia Umairah bagi tahu alloy ialah campuran. Kata kunci yang pertama adalah campuran. Yang kedua mesti lebih daripada 2 unsur. Lebih daripada 1 unsur. Sama ada 2 atau 3 unsur lah. Faham tak? Okey, yang ketiga dia boleh campur sama ada logam ataupun bukan logam. Faham? Okey, kita semak betul tak Umairah cakap tu. Okey. Okey, kat sini alloy adalah campuran 2 atau lebih unsur dalam komposisi tertentu, betul. Di mana komponen itu adalah logam. Komponen utamanya mesti logam. Okey, jadi apabila kita buat proses alloy ni menyebabkan logam tulen menjadi lebih keras. Maksud cikgu, tin minuman tadi tu lembek, kemek. Kalau kita tampak dengan benda asing, dia boleh jadi bahan alloy yang lebih keras, lebih kukuh. Itu maksud dia. Okey, di mana logam tulen biasanya lembut dan tidak tahan lasak. Okey. Okey, yang dalam pernyataan ini adalah pengukuhan. Ulang sekali lagi, apakah alloy? Alloy adalah campuran 2 atau lebih logam. Okey, nampak tak ada gangsa kat situ? Okey, gangsa adalah campuran logam dengan logam. Logam apa? Kuprum dan timah. Okey, kalau loyang campuran logam dengan logam juga. Tapi logam apa? Kuprum dengan zinc. Okey, very good. Satu lagi. Logam dengan bukan logam. Okey, apa dia logam dengan bukan logam? Keluli. Iaitu campuran apa? Besi dan karbon. Karbon tu logam ke? Bukan logam. Itulah maksud cikgu. Ada 2 jenis alloy. Alloy yang campuran logam dengan logam atau logam dengan bukan logam. Ada 3 je alloy kat sini yang cikgu suruh hafal. Apa dia tu? Gangsa, loyang, keluli.
Dapat tak objektif yang nyatakan awal tadi kan? Boleh menyatakan 3 contoh alloy. Dapat tak 3 contoh alloy? Okay, very good. Now kita masuk ke aktiviti seterusnya. Bagaimanakah alloy ini dihasilkan? Okey, tadi ada baca dalam buku teks kan? Ada tak diterangkan bagaimanakah alloy itu dihasilkan? Ada tak diterangkan? Ada, 185. Gambar rajah tu. Nampak tak? Okey. Tak best kan tengok gambar rajah kan? Okey, cikgu ada video dia. Tengok ke depan. Okey, jadi sebelum tengok video, alloy dihasilkan melalui apa? Yes, very good Zahira. Melalui proses pengaloyan. Okey, apakah yang anda faham tentang proses pengaloyan? Okey, proses pengaloyan merupakan proses percampuran atom asing ke dalam logam tulen. Apabila benda asing ini ditambahkan kepada logam tulen, sifat logam tulen akan berubah menjadi apa? Lebih kukuh dan keras. Okey, sekarang kita betulkan faktor ini dengan melihat video yang akan ditayangkan sebentar lagi. Jadi cikgu nak kamu tumpukan perhatian, okey, tengok dan cuba fahamkan. Okey? Logam tulen mempunyai atom-atom yang tersusun dalam lapisan yang sekata. Lapisan itu mudah menggelongsor apabila dikenakan tekanan. Alloy lebih keras dan kuat kerana atom-atom yang berlainan saiz daripada logam campuran membuatkan lapisan atom tidak sekata. Lapisan tersebut tidak dapat menggelongsor dengan mudah. Okey. Dalam video ni dinyatakan secara detail struktur logam tulen dengan alloy. Ada beza kan? Okey, saya tunjuk balik. Cuba rujuk video gambar rajah yang ada kat slide ni. Kamu tengok dia adalah struktur logam tulen kan? Okey, ada lebih daripada satu unsur kat sini. Ada beza tau. Atom dengan unsur. Atom ni ada banyak, tapi unsur ada berapa? Satu saja. Pasal satu? Color dia satu je kan? Itu menunjukkan ini adalah logam tulen. Pasal kamu tengok bentuk dia sekata. Bila sekata, dia lembut. Sebab tu bila kamu cuba ambil tin minuman tu tadi, tekan tengok. Dia kemik kan? Dia tak balik ke asal kan? Sebab dia mudah apa? Yang dia kata tadi menggelunsur. Nampak? Yang dia tunjuk warna merah tu artinya macam kita bagi tekanan lah. Kemik, jatuh, diketuk dan sebagainya. Okey, sebaliknya untuk alloy, kenapa dia menjadi keras? Sebab kalau kamu perhati kat sini, ada berapa color kat situ? 2. Dan ada berapa saiz kat situ? 2. Okey, saiz yang kecil itu unsur lain. Saiz yang besar dan warna lain tu adalah unsur yang lain. Itu maksud dia adanya atom asing ke dalam logam tulen. Susah tak kalau kita nak ketuk-ketuk dia? Okey, cuba kita kepak-kepak 2 shilling tu. Memang tak boleh, keras. Jadi dia telah menjadi seolah-olah berlaku proses penambahbaikan ke atas logam, menjadi lebih keras. Okey, faham tak? Jadi kat sini kita dah faham struktur logam tulen dan alloy serta proses pengaloyan dia kamu faham. Hanya masukkan apa? Logam ataupun atom asing sahaja ke dalam logam tulen. Itu namanya apa? Proses Yes, very good. Proses pengaloyan. Okey, next. Okey, yang kedua saya teruskan pengembangan idea itu dengan bagaimanakah alloy itu dihasilkan. So saya sediakan satu video ringkas mengenai alloy dan logam tulen. Mereka melihat dengan lebih detail molekul ataupun struktur atom yang terdapat dalam logam tulen dan atom yang terdapat dalam alloy. Proses pengaloyan. Ni, ukir balik yang ni sama transform ke dalam kotak. Faham tak, Ros? Okey. Zara? Okey, lukis laju-laju. Nak lukis bulat-bulat tu biar dia sama saiz. Sebab kita menunjukkan dia ada satu unsur sahaja.
Okey, Nadira. Alright. Mur. Oh, lawa. Okey, siapa yang dah siap ataupun grup mana yang dah siap boleh angkat tangan. Cuba nak tengok. Sekurang-kurangnya dah ada kumpulan yang siap. Tarik panjang. Okey. Lepas tu lukis saja yang ni kombinasi. Okey, yang alloy tu kamu buat kombinasi dia lah. Unsur-unsur yang saiz kecil dengan logam yang lebih besar. Okey tu, lepas tu labelkan sikit. Tarik. Okey. Okey, hampir semua 90% siap. Okey. Okey, berhenti sekejap. Kita sambung terus. Okey, pengaloyan adalah satu proses yang di mana kamu masukkan atom asing ke dalam logam tulen kan? Sekarang ada kesan tak ke atas logam tulen tu? Ada kesan tak? Ada perubahan kan? Yang mana lebih menarik? Mana lebih kukuh kemas? Duit shilling ke ataupun tin tu, tin minuman? Dia lebih duit shilling ni kita pakai daripada selama-lamanya dia masih dalam keadaan macam tu, tak berubah. Betul tak? Itu nampaknya pengaloyan memberi kesan yang baiklah ke atas logam. Kat sini cikgu nyatakan terdapat 3 kesan terhadap pengubahsuaian logam tulen. Okey, boleh baca ramai-ramai tak? Apa yang pertama? Menambah kekerasan logam. Okey, menambah kekerasan logam. Yang kedua? Mencegah rakisan logam. Okey, yang ketiga? Membaiki rupa bentuk logam. Kalau kat rumah yang mana yang kamu nampak ketara? Membaiki rupa bentuk logam. Nak masuk rumah, ada apa depan rumah? Pagar. Pagar tu mula-mula macam mana? Masa baru beli rumah, masa masuk rumah, pagar tu macam mana? Cantik. Lagi? Berkilat lah, berkilat. Okey, lama-lama pagar jadi apa? Berkarat. Sebab apa? Pagar tu adalah logam tulen. Lepas tu orang tukar pagar tu jadi pagar yang baru tu kan? Dan dia tahan lama. Kenapa? Pagar tu dah jadi daripada besi, yes, kita tukar ke bahan daripada alloy. Jadi dia membaiki rupa bentuk logam. Okey. Okay, next. Okey, seterusnya kita nak melengkapkan lagi sekali lembaran kerja soalan D. Okey, kamu tengok kertas yang cikgu sediakan tu. Okey, soalan dia minta berikan 3. Okey. Impak pengaloyan. Soalan D, betul? 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman. Okey. Apa Nadira berdiri dan bagi tahu jawapan kat kelas. Jawapan ada di depan. Okey, 1 Nadira. Menambah kekerasan logam. Okey, menambah kekerasan logam. Contoh, boleh bagi contoh tak? Sedikit huraian. Ya, duit shilling. Betul tak? Okey, yang kedua. Mencegah kakisan logam. Mencegah kakisan logam. Tadi cikgu sebut contoh apa tadi? Pagar kan? Pagar keluli. Okey, yang ketiga. Membaiki rupa bentuk logam. Okey, kalau kau tengok tombol pintu makmal ni. Cuba kena pasti. Cuba tengok tombol pintu cikgu. Berkarat ke? Berkarat. Jadi tombol pintu tu logam ke alloy? Logam. Okey, siapa datang ke sekolah naik motor angkat tangan? Okey, dekat motor mana bahagian yang ada alloy? Rim. Kenapa awak cakap rim? Sebab dia tahan. Ya, tahan. Jalan Sungai Kerok macam mana?
Berlopok-lopok. Kalau bukan alloy, bayangkan. Jadi macam mana? Kemek. Okey, boleh tak bawa motor dalam rim yang kemek? Tak sampai sekolah kan? Okey, faham? Okey, itu adalah kesan pengaloyan. Okey, bagus. Okey, sekarang tepuklah untuk diri kita sendiri. Dah sampai ke soalan yang D. Okey, next. Sekarang kita masuk lagi satu video ringkas. Tengok betul-betul kerana selepas ni kamu akan jalankan aktiviti. Jadi cikgu bagi tahu siap-siap. Dekat meja Marni ada 2 set untuk kita jalankan amali. Okey, nanti kumpulan yang belakang ambil 1 set, letak di meja kamu, meja Nadira, dan lagi satu letak di meja Zahira. Okey, faham tak? Kamu akan rujuk buku teks muka surat 186. Okey, kita akan hands on. Kat sini cikgu akan tengok aktiviti secara kumpulan. Okey, part kelompok 1 ni memang ada aktiviti berkumpulan. Kerjasama di antara kamu. Apa kamu kena buat? Kamu perhatikan apa yang akan berlaku. Okey, bahan-bahan dia nanti boleh ambil di sini. Okey. Ini adalah kepingan logam, aluminium. Kamu kena potong. Cikgu tak potong lagi sebab nak tengok kerja sama. So potong bagi sama, equally, divide into 2 group. Kemudian juga ada tali, okey, dan ada pemberat. Seorang satu set. Okey. Dan ada apa nama ni, bola keluli. Okey, bola keluli ni kamu kena letak, okey, di atas kepingan aluminium ni. Kemudian pemberat ni perlu digantungkan. Dan kamu kena hati-hatilah sebab dia berat. Kamu kena gunting nanti benang ni. Dan dia akan jatuh menghempap bola keluli ni. Dan kita akan lihat apakah jadi pada permukaan kepingan. Sebab ini adalah logam tulen. Kamu tahulah kita dah belajar teori logam tulen lembut. Kita akan dapat apa? Kemek kan? So kita nak ukur kemek dia besar ke, kecil ke, atau macam mana? Faham? Okey. Sekarang kita tengok video dulu. Eksperimen yang berikut dijalankan untuk Dengar tak? kekerasan alloy dan logam tulen. Susun ragas seperti yang ditunjukkan di sini. Kita mulakan dengan mengkaji kekerasan bongkah kuprum dahulu, iaitu suatu logam tulen. Lekatkan alas pemula pada bongkah kuprum dengan menggunakan pita selofan. Gantungkan pemberat pada ketinggian 50 cm dari permukaan meja. Letakkan bongkah kuprum di atas meja. Okey. Di sini
Amali ni demonstrasi ke atas dua jenis logam, iaitu logam tulen dengan logam alloy. Okey, logam tulen yang mana? Yang mana? Yang tulen yang mana? Ada dua kat situ, kuprum dengan loyang. Yang mana yang tulen? Kuprum. Yang mana yang tulen? Kena yakin dengan jawapan tu. Yang manakah yang tulen? Kuprum. Kenapa awak cakap kuprum yang tulen? Ya. Sebab kemek, dua-dua kemek. Dia punya diameter kemek dia lebih besar berbanding dengan loyang. Okey. So di meja cikgu hanya ada logam tulen saja. Jadi kita hanya ubah sesuailah tak dapatlah kita nak hasilkan aktiviti yang ditunjukkan. Cuma di sini kamu dah tengok secara teorinya, logam tulen dia punya kedalaman lekukan tu ataupun diameter dia berapa tadi dia berarti kurang kan daripada 4. Okey. Yang ni kamu nampak dia lagi kurang. Ni kalau ni 4, yang ni akan jadi 2 sebab dia lebih keras. Cuba tengok betul tak, ni lebih bulatan dia lebih besar kan berbanding yang ni. So ini membuktikan untuk menguji kekerasan antara alloy dengan logam tulen, menunjukkan kuprum merupakan logam tulen, dia punya diameter lekukan tu lebih lebar, lebih dalam. Sebaliknya untuk loyang lebih kecil dan kurang dalam. Okey, faham? Okey, sekarang kita akan tengok ataupun jalankan aktiviti berkumpulan. Okey, boleh bangun. Okey, kemaskan meja dulu. Kemudian kita masuk ke fasa aplikasi idea, iaitu kita nak melihat hands-on activity. Saya memilih untuk menjalankan aktiviti amali ringkas. Hanya 2 set diperlukan untuk menguji antara alloy dengan logam tulen. Yang manakah yang lebih keras untuk kita mengesahkan teori asal tu tadi. Kami berjaya buat, tetapi hanya menggunakan satu sahaja, iaitu menguji kekerasan logam tulen. Dan maklumat tadi tu saya rakamkan juga untuk kegunaan saya simpanan untuk kelas yang lain. Sekarang ni kamu hanya letakkan dia di atas sahaja nah. Okey. Okey. Sat. Ukur dulu berapa ketinggian dia. Ya, 50. Ambil siap-siap. Benang ni lebih sikit sebab kamu nak ikat. Okey. Okey, ambil benang ni Muriza. Okey, 50 cm. Ya. Ambil guna pembaris. Bergerak ke sana sikit, sini sikit. Ni. Okey. Ya? 50 cm. Dia pun ambil dah. Ikat kat sini tau. Maknanya Kena panjang lagi lah. ya, sebab tu dah ambil lebih sikit. Kan saya kata tadi kreativiti anda kan. Takkan nak ambil ngam-ngam 50. Kena lebih sikit. So nak ikat lagi. Nah. Gunting yang baru. Dah. Lagi baris. Okey, jalankan. Awak ke sini sikit, ke sana. Lagi gerak ke sana sikit. Nabila, sana sikit. Okey. Agak-agak lah. Okey. Oh, curve ke ni? Oh, sini ke sini. Okey, ikat. Allah Akbar. Yang ni di bawah. Sebab dia akan hempap. Macam tu. Ada kebenaran iaitu bola penuh. Lepas tu pastikan dia betul-betul.
Pegang lu, pegang lu. 2 kali ikat. Bebek kena tangan. Tadi akan tak duduk. 2 kali ikat. Mari cikgu tolong. Boleh? Satu lagi. Ha. Dia kata 50. Ha, bukan. Awak boleh adjust dia. Pusing lah. Pusing ni. Ha. Pusing macam ni. Okey. Masuk. Boleh tak? Kalau tak boleh kita 50. Pegang kat sini. Okey, dah. Ready? Cikgu nak ambil gambar juga. Ikat. Okey. Ke sana sikit cikgu nak masuk sini. Awak di sini. Ni akan tak apalah. Salah mari tak ada. Tak ikat lagi. Tak apa. Tak gunting lagi Kita sedepan. Tak ya. Dia bergerak. Gunting. Yang ada ni. Gunting sikit lagi. Tengok dulu permukaannya tu. Okey kan, sekata kan. Okey, lekat belah sana. Lepas tu pastikan dia betul-betul jatuh di atas. Kita ubah size sikit daripada amali tadi. Ikut barang yang disediakan. Boleh? Potong kiri kanan, letak dekat bola keluli. Boleh? Alright. Ready nak cikgu nak ambil gambar juga. Ready? Kamu kata ready. Kalau ready tu potong terus. Jaga-jaga dia akan melantun. Dia sama straight tu. Ya, yang saya nak main. Kejap-kejap nah, satu-satu. Ready? Boleh je gerak benda ni ha. Okey, potong. Okey, sat. Okey. Okey, kumpulan ni ready? Ready? Tak nampak. Tinggi sikit lah yang ni dah, tak apa. Okey, siapa nak potong ni? Awak. Okey, ready? Awak cakap ready, saya nak ambil gambar. Ready? Okey. Tak kena buat lain, Sat. Okey, sekarang angkat buah bola tu. Ada tak lekukan? Kalau tak kena, mesti tak jatuh betul-betul di atas. Ada? Sikit. Okey, boleh ukur tak? Cuba ukur tengok. Okey, nice. Very nice. Sini sikit. 0.2. Okey, cikgu nak buat sikit ukur. 0.2. Okey. Okey, yang ni? 0.2. Oh, cantik. Okey, letak dekat bawah. Kat sini. Saya pegang dulu. Okey. Alhamdulillah. Okey, tahniah. Okey, tepuk tangan berjaya. Okey, very good. Okey, boleh simpan balik radas ni, masukkan ke dalam kotak cikgu. Lepas tu duduk di tempat masing-masing. Okey. Tahniah dan syabaslah cikgu ucapkan berjaya nah, 1 kali potongan sahaja nah boleh dapatkan nilai
berapa dalam lekukan yang terhasil. Okey, malangnya kita cuma ada logam tulen saja, kita tak ada contoh alloy tapi kamu boleh bayangkanlah rim motor tu adalah alloy kan. Okey, memang tahan lasak. Okey, done for that. Next. Okey, kita nak dekat habis dah. Alright. Okey. Kita dah masuk ke aktiviti yang terakhir, iaitu aktiviti pengujian. Yang ni simple sahaja. Kita akan guna balik whiteboard mini. Okey. Kamu tengok kat depan ada 3 soalan A, B dan C. Siapa nak jawab, sekali cikgu akan cabut undi daripada kotak misteri cikgu. Okey. So bila berbincang berdua, catatkan jawapan dalam whiteboard mini. Mula sekarang. Okey, soalan dia ialah saya nak minta seorang baca. Nabila berdiri baca kuat-kuat bagi semua dengar. Apa soalan yang pertama, Nabila? Jenis alloy yang digunakan dalam pembuatan objek P dan Q. Okey, objek P ni apa dia ni, kelas? Kita panggil dia saxophone. Saxophone, alat muzik. Okey. Okey, Nabila, yang ni apa Nabila? Pingat. Okey, soalan nombor 2 Nabila. Berikan 2 contoh lain kegunaan alloy yang digunakan untuk membuat objek P dan Q. Okey, dia minta 2 contoh. Cikgu minta 1 contoh saja. Alloy lain yang boleh kita bina alat muzik dan juga medal ataupun pingat tu tadi. Okey, 1 saja. Tak tahu saya cikgu bantu. Okey, yang ketiga Nabila. Mengapakah bongkah gangsa adalah lebih kuat berbanding dengan Okey, yang ni soalan yang melibatkan kemahiran berfikir sikit. Siapa nak jawab? Cikgu nak bagi nama tu, assign terus. Siapa rasa dia ready untuk jawab? Hanis, boleh Hanis? Kenapa gangsa lebih kuat berbanding kuprum? Cikgu bagi tips sikit. Gangsa adalah alloy. Jadi kalau kita tahu gangsa tu alloy, boleh jawab tak kenapa dia lebih kuat daripada kuprum? Boleh jawab kan? Okey. So Hanis akan jawab soalan C nah. Baik. Soalan A siapa nak jawab? Okey, tak ada respon lagi. Orang yang akan jawab adalah Empat. Tengok situ. 5. Tu. Murizah lagi jawab. Okey. Soalan nombor A, Murizah jawab. Soalan B. 2. Ada tak 2? 2. Tak simpan dah 2 tadi. Okey. Syuhada. Awak jawab sekejap lagi. Dan di akhir sekali, saya lampirkan ujian ringkas yang diambil daripada buku teks kerana kita digalakkan digalakkan para murid untuk menyiapkan tugasan-tugasan yang terdapat dalam buku teks kerana soalan peperiksaan biasanya bertumpu kepada buku teks. Alat muzik dan juga ingat. Ya, Mihmi. Yang ni jawab kat sini A, B, C. Okey, kamu boleh terus pindahkan jawapan ke dalam lembaran kerja satu yang soalan dekat F dalam kertas tersebut. Okey, standby. Ready? Tadi A siapa saya suruh tadi? A tadi siapa? Liza. B? C? Ready? Okay, time's up. Letak alat tulis. Letak. Muriza jangan ketang Muriza. Okay. Alright. Okay, soalan pertama. Baca soalan dulu. Kemudian bagi jawapan. Apakah? Apakah jenis alloy yang digunakan dalam pembuatan objek P dan Q? Okay, apa jawapan? Objek P loyang, objek Q gangsa. Okay, yang lain angkat. Sama jawapan? Okey, tunjuk tinggi. Okey. Objek P loyang, objek Q gangsa. Okey, Zara angkat. Jawapan ada tak Zara? Loyang gangsa. Okey. Very good. Terima kasih. Tepuk tangan kat Muriza dulu. Alright, soalan nombor 2. Syuhada. Baca soalan. Berikan 2 contoh lain kegunaan alloy yang digunakan untuk membuat objek P dan Q. Saya boleh jawab.
Okey, dia memilih loyang ataupun yang lain pun tengok pewter, betul tak? Ada tak pewter kat situ? Pewter tu dia permukaannya berkilat jugalah. Boleh juga jadikan barang perhiasan, bingkai gambar dan sebagainya. Okey, very good. Duduk. Tepuk tangan kat Syuhada. Okey, next question. Okey, Bat. Okey, Hanis. Mengapakah bongkar rasa adalah lebih kuat berbanding dengan tutur? Ya. Bongkar rasa lebih kuat kerana proses pengaloyan berbanding logam tulis. Ya, ada point kat situ disebut proses pengaloyan. Boleh tambahkan sikit proses pengaloyan ialah penambahan atom asing ke dalam logam tulen. Full marks. Okey? Okey, tanya tepuk tangan juga untuk Okey, nak habis dah, sikit lagi. Okey, slide seterusnya. Okey. Refleksi. Okey, refleksi ni adalah, kalau kamu tengok ni, adalah penghujung kelas kita pada hari ini. Okey, masa pun cantik dah. Okey, kita sampai ke penghujung di mana cikgu lontarkan 3 soalan, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan alloy, berikan 3 contoh alloy dan apakah kesan pengaloyan. Okey, yang ni cikgu nak secara rambang. Terus bangun dan beri jawapan. Tak payah panggil dah. Saya kata 1, 2, 3, stand up. Okey, untuk soalan yang pertama, ready? Boleh tengok buku teks. Jawapan dia ada kat buku teks. Okey? Bila saya kata siapa nak jawab, angkat tangan, terus berdiri. Okey? Okey, 1, 2, 3. Okey. Awak lagi. Apakah yang dimaksudkan dengan alloy? Ya. Alloy merupakan campuran beberapa jenis logam atau campuran logam dan bukan logam mengikut peradusan yang tertentu. Ya, betul. Okey, soalan nombor 2. Okey, Hanis. 3 contoh alloy ialah keluli, gangsa dan logam. Okey, bagus. Keluli, gangsa, loyang. Okey, bagus. Yang ketiga, soalan ketiga. Siapa nak? 1. Okey, Nabila. Very good. Apakah kesan pengaloyan menambah kekerasan logam, Lagi? mencegah Kakisan. logam, membaiki rupa bentuk logam? Okey, very good. Selesai. Okey. Kita semak jawapan cikgu. Okey, jawapan cikgu. Apakah yang dimaksudkan dengan alloy? Alloy ialah campuran 2 atau lebih unsur dengan komposisi tertentu dengan unsur utamanya adalah logam. Okey. Contoh alloy, loyang, kayu digangsa, dan kesan pengaloyan menjadi lebih keras, membaiki rupa bentuk dan tahan kakisan. Okey, itu saja hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih pada semua kerana berjaya. Okey, kita berjaya hari ini mendalami 91 tentang alloy. Okey, beri tepukan gemuruh terakhir untuk kita. Okey. Sampai di sini saja untuk kelas hari ini. Cikgu berharap semoga kita semua cemerlang dalam subjek sains. Okey, terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Last sekali adalah refleksi penutupan. Saya minta pelajar menyediakan jawapan refleksi saya itu fokus kepada objektif pembelajaran saya, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan alloy. Mereka berjaya menerangkan kembali apakah itu alloy, dan yang kedua boleh menyatakan 3 contoh alloy yang boleh dapati dalam kehidupan harian. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.